Saya akan membentangkan bab pengenalan. Berdasarkan tag lengkap Tata Bahasa Bahasa Melayu STPN Ahmad Khair Muhammad Noor 2007, kata adjektif merupakan kata menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama atau frasa nama. Selain itu, menurut Nik Safiah Karim 2004, menyatakan bahawa kata adjektif yang berada dalam sesuatu ayat berfungsi untuk menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama atau frasa nama. Terdapat tokoh yang menjelaskan bahawa kata kerja adjektif juga dapat menerima imbuhan dan kata bantu sama seperti kata kerja. Oleh itu, kata adjektif kata yang berfungsi untuk menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama atau frasa nama. Saya akan terangkan jenis-jenis kata adjektif, iaitu panca indera. Namun, panca indera ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu sentuh, dengar, rasa, pandang dan bau. Kata adjektif panca indera terdapatnya kata adjektif sentuh. Kata adjektif sentuh menerangkan maksud keadaan sentuh, antaranya lembek, kasar, licin, halus, kesat, keras. Sebagai contoh ayat bagi perkataan halus, kain halus itu hasil tenungan tangan. Hasil data kompos kata adjektif sentuh. Seterusnya kata adjektif dengar, antaranya nyaring, lembut, mersik, merdu, garau, serak. Contoh perkataan garau, kebanyakan lelaki bersuara garau. Kata kompos kata adjektif dengar. Kata adjektif pandang, comel, hodoh, molek, cantik, buruk, segat. Sebagai contoh perkataan cantik, rumah di kawasan kampung sangat cantik. Seterusnya bau, wangi, hanyir, harum, busuk, haci, tengik. Contoh ayat perkataan busuk, tong sampah di belakang rumah berbau busuk. Yang terakhir ialah rasa. Rasa terdiri pada manis, kelak, masam, masin, payau, lazat. Contoh perkataan masam, wajah Sarah masam ketika saya tiba di rumahnya. Contoh ayat yang menggunakan data kompos bagi kata adjektif pandang, bau dan rasa. Saya akan terangkan kata adjektif cara. Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang menerima pengertian keadaan, kelakuan atau ragam. Contoh perkataan pantas, derah, likat, lambat, kopuk, perlahan, laju, cermas, cepat. Sebagai contoh ayat perkataan deras, arus sungai itu sangat deras. Contoh ayat menggunakan data kompos kata adjektif cara. Kata adjektif ukuran. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Sebagai contoh, tebal, gemuk, nipis, panjang, pendek, rendah, kecil, kurus dan panjang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ain Azran binti Mim, memegang kad matrik D2 0191087845. Okey, saya akan membentangkan mengenai kata adjektif perasaan yang pertama. Apakah itu kata adjektif perasaan? Perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian konsep warna. Contoh, takut. Pencuri itu melarikan diri kerana takut dikejar anjing. Seterusnya adalah malu. Dia berasa malu kerana dimarahi oleh guru di dalam kelas. Seterusnya adalah marah. Ali sangat marah dengan adiknya yang nakal itu. Sayang.
Seterusnya, ibu sangat sayang kepada adik. Okey, perkataan yang saya beri contoh tadi itu menunjukkan menerangkan mengenai jenis-jenis perasaan. Contohnya marah, tak, malu, sayang. Itu merupakan satu perasaan yang ditunjukkan menerangkan mengenai unsur perasaan. Okey, seterusnya. Okey, ini antara hasil data Compass bagi kata adjektif perasaan. Seterusnya adalah kata adjektif bentuk. Apakah itu kata adjektif bentuk? Okey, kata adjektif bentuk ialah sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Contohnya, yang pertama bulat. Contoh ayat bumi kita berbentuk bulat. Okey, yang seterusnya adalah tajam. Pisau yang tajam itu harus dijauhkan daripada kanak-kanak. Seterusnya adalah bujur. Okey, contoh ayat mengenai perkataan bujur ialah telur ayam berbentuk bujur. Okey, seterusnya. Okey, ini antara hasil data Compass bagi kata adjektif bentuk. Okey, seterusnya adalah kata adjektif warna. Apakah itu kata adjektif warna? Kata adjektif warna ialah sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. Contohnya hijau. Bayi itu memakai baju yang berwarna hijau. Yang kedua adalah merah. Bapa saya memandu kereta merah ke pejabat. Okey, akhir sekali putih. Anjing putih itu kepunyaan jiran saya. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Okey, ini antara hasil Compass bagi kata adjektif warna. Di sini kita boleh lihat terdapat beberapa contoh ayat yang telah diambil daripada data korpus. Saya akan menerangkan beberapa contoh ayat ini. Saya bersyukur anak saya lahir sihat dan selamat. Kata adjektif sihat di dalam contoh ayat tersebut merupakan penerang bagi kata nama yang hadir sebelum kata adjektif. Kata adjektif sihat ini merupakan penerang bagi menerangkan sifat ataupun keadaan bayi tersebut yang telah lahir dengan sihat. Kata adjektif sihat ini juga boleh digugurkan kerana kata nama yang hadir sebelum kata adjektif itu boleh berdiri sendiri tanpa menggunakan kata adjektif sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kata adjektif bagi sifat ataupun keadaan. Kata adjektif sifat atau keadaan ialah perkataan yang digunakan untuk menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama atau frasa nama. Contoh yang boleh kita lihat di sini ialah terdapat 4 contoh bagi menerangkan kata adjektif. Yang pertama ialah jahat, kuat, bijak dan sihat. Seterusnya, saya akan menerangkan bagi maksud kata adjektif jarak. Kata adjektif jarak merupakan perkataan yang digunakan bagi menerangkan konsep jarak ataupun ruang antara dua bentuk atau keadaan kepada kata nama ataupun frasa nama. Di sini kita boleh melihat terdapat 4 contoh kata adjektif jarak, iaitu dekat, jauh, hampir dan juga nyaris. Di sini kita boleh melihat terdapat beberapa contoh, antaranya ialah jenis jarak bagi dekat. Selain itu katanya, terdapat bintang yang paling dekat dengan bumi selepas matahari, iaitu Alpha Centauri. Di sini kita dapat melihat bahawa dekat merupakan kata adjektif kerana terdapat kata penguat paling berada di hadapan kata adjektif tersebut. Kata adjektif paling dekat ini merupakan penerang bagi kata nama yang menerangkan bahawa kedudukan bintang itu yang paling dekat dengan bumi.
Jadi ini merupakan contoh kata adjektif bagi jarak yang menentukan jarak antara bintang dan juga bumi. Kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu ialah perkataan yang digunakan bagi menunjukkan masa sebagai unsur keterangan kepada nama, kata nama ataupun frasa nama. Di sini terdapat 4 contoh kata adjektif waktu, iaitu sekejap, lama, lewat dan juga awal. Contoh ayat yang telah diambil daripada data korpus adalah seperti jenis waktu bagi sekejap. Contohnya ialah, aku nak keluar sekejap, beritahu Izwan. Di sini kita boleh melihat kata adjektif waktu sekejap yang merupakan keterangan bagi kata nama yang telah hadir sebelum kata adjektif. Kata adjektif sekejap ini merupakan penerang yang menerangkan keadaan waktunya yang ingin keluar hanya sekejap. Kata adjektif ini boleh digugurkan kerana kata nama yang hadir sebelum kata adjektif ini boleh berdiri sendiri tanpa kata adjektif sekejap itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazatul Nazura binti Hairuddin. Pada hari ini, kita akan membincangkan mengenai topik pembentukan kata adjektif. Untuk kali ini, kita akan membincangkan mengenai jenis, maksud serta contoh. Okey, antara jenis-jenis kata adjektif ialah yang pertama, kata adjektif tunggal, yang kedua, kata adjektif terbitan, yang ketiga, kata adjektif ganda dan yang terakhir, kata adjektif majmuk. Kita pergi kepada bahagian pertama, iaitu kata adjektif tunggal. Apakah kata adjektif tunggal? Ianya terdiri daripada hanya satu perkataan atau bentuk kata tunggal. Yang kedua, ianya terbentuk daripada kata dasar, iaitu tanpa gabungan dengan bentuk ataupun imbuhan, tanpa mengalami proses lain seperti penggandaan. Yang ketiga, kata adjektif tunggal mudah digunakan di dalam sesuatu ayat. Berikut merupakan contoh ayat adjektif kata tunggal. Warna kuning digemari oleh ibunya. Yang kedua, pada masa itu, Ani masih kecil. Dan yang ketiga, Saleh mengamalkan gaya hidup yang sederhana. Jika dapat kita lihat bahawa perkataan kuning, kecil dan sederhana tidak mempunyai sebarang gabungan ataupun imbuhan di dalamnya. Untuk yang kedua, iaitu definisi bagi kata adjektif terbitan. Ianya terdiri daripada hanya satu kata dasar yang telah menerima imbuhan. Dan yang kedua, kata adjektif ini tidak menerima sebarang akhiran sebagai imbuhannya. Namun begitu, kata adjektif terbitan telah dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah awalan, yang kedua apitan dan yang terakhir ialah sisipan. Untuk awalan, ia telah terbahagi kepada dua juga, iaitu ter dan se. Namun, apitan hanya mempunyai satu sahaja, iaitu ke dan an. Dan yang terakhir ialah sisipan, iaitu dan in. Berikut merupakan contoh-contoh ayat yang menggunakan kata adjektif terbitan di dalam sesuatu ayat, iaitu ianya menggunakan awalan, apitan dan sisipan. Baiklah,
Seterusnya saya akan membentangkan pembentukan kata adjektif yang ketiga, iaitu kata adjektif ganda. Kata adjektif ganda terdiri daripada 3 jenis, iaitu yang pertama penggandaan penuh, kedua penggandaan separa dan yang ketiga penggandaan berentak. Berikut merupakan kata adjektif penggandaan penuh, iaitu tinggi-tinggi, merah-merah, garang-garang. Namun begitu, kata adjektif penggandaan penuh ini juga boleh menerima imbuhan ke ain. Kata adjektif yang menerima imbuhan ke ain ini mempunyai makna yang sama dengan kata dasarnya. Antaranya adalah seperti kekuning-kuningan, kemerah-merahan dan kehijau-hijauan. Berikut merupakan penggandaan separa. Penggandaan separa merupakan penggandaan yang melibatkan sebahagian daripada kata dasar diulang. Buat pengetahuan anda semua, kata adjektif penggandaan separa ini adalah amat terhad dalam bahasa Melayu. Berikut merupakan contoh-contoh bagi kata adjektif penggandaan separa, iaitu sebaik-baik, setinggi-tinggi, sekecil-kecil, besar-besaran, gila-gilaan dan takut-takutan. Jenis penggandaan yang seterusnya ialah penggandaan berentak. Penggandaan berentak ini dihasilkan apabila kata dasar itu digandakan mengikut rentak dan irama daripada kata dasar itu sendiri. Antara contoh perkataan penggandaan berentak ialah gelap gelita. Contoh penggunaan ayatnya ialah kemalangan itu berlaku pada waktu malam yang gelap gelita. Dan seterusnya ialah porak-poranda. Contoh ayatnya, rumah tangganya porak-poranda kerana sikapnya yang kaki judi. Yang ketiga, gilang gemilang. Contoh ayatnya, pesta pada malam itu gilang gemilang. Dan yang terakhir, kusut masai. Contoh ayat yang digunakan ialah Arif dijumpai dalam keadaan kusut masai setelah selesai. Baiklah, kita akan masuk kepada pembentukan kata adjektif yang keempat, iaitu yang terakhir ialah kata adjektif majmuk. Kata adjektif majmuk ini merupakan kata yang terhasil daripada proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Kata adjektif majmuk yang pertama ialah kata adjektif majmuk yang dieja secara terpisah. Yang pertama ialah biru laut, kedua muda remaja, ketiga merah jambu dan yang keempat kuning langsat. Kata adjektif majmuk yang kedua ialah kata adjektif yang membawa maksud kiasan. Contohnya adalah panjang tangan, ringan tulang, rabun ayam dan besar kepala. Baiklah, berikut merupakan link pautan latihan pengukuhan bagi topik kata adjektif yang dapat mengukur tahap kefahaman diri pelajar. Bagaimana untuk mengakses dan menjawab soalan yang terkandung dalam Google Form ini adalah dengan mengikuti beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, pelajar hendaklah menekan link pautan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, pelajar hendaklah mengisi maklumat diri mereka seperti mengisi nama penuh dan juga kelas. Seterusnya mereka dapat menjawab ke semua soalan yang terkandung di dalam Google Form tersebut. Untuk menghantar jawapan mereka adalah dengan menekan butang submit. Bagi pelajar yang hendak melihat jumlah markah setelah menjawab ke semua soalan yang telah mereka jawab, mereka boleh menekan butang view score. Daripada situ mereka dapat lihat berapakah jumlah yang mereka perolehi dan juga menyemak semula jawapan sama ada betul ataupun salah dengan diikuti dengan jawapan yang betul.